Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Okey, semua sihat? Alhamdulillah Abi ucapkan. Okey, insya-Allah hari ini Abi akan memberikan suatu penerangan ataupun suatu pembentangan tentang seorang sahabat Nabi, yang mana sahabat ini dijanjikan masuk ke syurga oleh Nabi SAW. Ada 10 orang sahabat Nabi yang dijanjikan masuk ke syurga. Tapi salah seorangnya siapa? Okey, kita akan tengok sama-sama insya-Allah. Kita perhatikan sama-sama insya-Allah. Okey, nama beliau siapa ni? Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah. Insya-Allah ni merupakan dalam konteks sahabat Nabi, namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang akan disampaikan oleh siapa? Abi Fahmi insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, kita tengok sama-sama ya. Okey. Biodata tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Okey. Kita tengok. Nama sebenar Amir bin Abdullah bin Jarrah. Beliau ini dilahirkan di Mekah. Beliau ini merupakan antara yang terawal memeluk Islam. Yang mana ketika itu Abdul Rahman Al-Auf dan dia antara orang yang terawal memeluk Islam. Okey. Jadinya bersama dengan Abdul Rahman Al-Auf. Okey. Abu Ubaidah ini daripada suku Al-Haris Ibn Fir, suku Quraisy yang terhormat. Wafat pada tahun 18 Hijrah di Urdun dalam wilayah Syam. Insya-Allah cerita tentang kewafatannya Abi akan cerita dengan detail lagi. Macam mana dia wafat, insya-Allah kita akan tengok presentation sama-sama. Okey. Abu Ubaidah penakluk Parsi. Sebab apa? Sebab waktu ini zaman siapa? Zaman Umar Al-Khattab nanti. Okey, kita akan tengok sama-sama. Okey, kita teruskan. Okey. Peristiwa sedih. Okey. Bila kita sebut peristiwa sedih ni, merupakan suatu peristiwa yang mana yang berlaku kepada Abu Ubaidah ini. Kalau kita sebut peristiwa sedih ni, peristiwa kita tak nak. Kita tak nak berlaku, tapi peristiwa ini telah berlaku kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Okey, kita tengok sama-sama. Semasa peperangan Uhud, apa yang berlaku ni? Apa yang berlaku semasa peperangan Uhud ini? Iaitu pada permulaan keislaman Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, ayahnya telah menolak keislaman anaknya dan menghalau dari rumah. Abu Ubaidah ni, ayah kepada Abu Ubaidah ni memang orang kafir Quraisy. Maksudnya dia ni memang tak boleh terima Islam. Tetapi Abu Ubaidah ini dengan tekad hatinya nak memeluk kepada agama Islam. Maka bila dia duduk dalam agama Islam, maka Abu Ubaidah ini tetap dengan pendiriannya, dia tetap bersama dengan Rasulullah SAW. Maka bila dia bersama dengan Rasulullah SAW, maka dia kena buat apa? Dia kena pergi perang bersama Rasulullah SAW. Sebab itu adalah salah satu jihad ketika itu, yang mana dia nak kena berjihad, dia kena berperang dengan orang-orang kafir Quraisy ini. Maka semasa peperangan Uhud ni, apa yang berlaku? Ayah kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah ini juga terlibat ketika dalam peperangan Uhud ni. Sehingga berlakunya peperangan Uhud, maka Abu Ubaidah telah membunuh ayahnya sendiri. Agak-agaklah kita ni dalam peperangan ini, tiba-tiba di hadapan kita ini adalah ayah kita. Mampukah kita nak membunuhnya? Tetapi disebabkan keteguhan keimanan Abu Ubaidah tersebut, maka Abu Ubaidah membunuh ayahnya kerana Islam. Kita akan tengok sama-sama. Maka selepas itu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Mujadalah, surah yang ke-58. يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
Maka Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam Al-Quran, engkau tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang menentang itu ialah bapa-bapa mereka. Jadi Abu Ubaidah ni bapa dia sendiri yang menentang Islam, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Mereka yang setia itu, Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan akan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Dan dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah reda akan mereka dan mereka reda serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Mereka lah penyokong-penyokong agama Allah. Ketahuilah sesungguhnya penyokong-penyokong agama Allah itu ialah orang-orang yang berjaya. Nampak tak? Itulah yang menyebabkan Abu Ubaidah ini dia betul-betul sanggup membunuh ayahnya. Kerana apa? Kerana waktu itu ayahnya adalah penentang agama Islam. Maka dia membunuh. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini. Seterusnya kita mengenali akhlak diri Abu Ubaidah. Yang pertama, dia seorang yang agak tinggi, kurus, berwibawa. Sebab apa dia berwibawa? Dia jadi ketua perang, sangat pemalu, rendah diri, bermuka ceria, disenangi semua dan zuhud. InsyaAllah Abi akan ceritakan sedikit ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Abu Ubaidah sepanjang kehidupannya. Okey, kita akan tengok sama-sama. Bukti kesetiaan dan kasih. Okey, bukti kesetiaan kasih Abu Ubaidah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini semasa perang Uhud tu juga berlakunya ketika mana dia telah membunuh ayahnya sendiri. Tetapi dalam masa yang sama ketika perang Uhud ini, tentera-tentera Quraisy telah berjaya untuk cuba ataupun telah berjaya untuk memusnahkan ataupun membunuh Nabi SAW. Semasa perang Uhud, pada suatu ketika Rasulullah SAW telah diserang dengan hebatnya oleh pihak musuh, di mana dua lingkaran di topi besi baginda pukul dengan kerasnya, lalu terlekat di kepala atau muka baginda. Ada yang menceritakan di pipinya. Abu Bakar dan Abu Ubaidah telah bekerja untuk menolong baginda. Dia bekerja lari. Kedua-dua ni dia lari. Tetapi pada waktu itu Abu Ubaidah yang terus menolak Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kamu ke tepi. Biar aku yang uruskan Nabi SAW. Semasa mengeluarkan lingkaran besi yang pertama itu, digunakan giginya mengeluarkan lingkaran yang pertama itu, lalu giginya tercabut. Itu lingkaran yang pertama. Kemudian bila tercabut lingkaran yang pertama, dicabut lagi lingkaran yang kedua itu, ataupun besi, sepihan besi yang kedua itu menggunakan giginya. Kerana apa? Takut ditarik guna tangan, nanti aduh itu tangan sakit. Jadi dia tak boleh nak pegang sekuatnya lingkaran ataupun besi tersebut pada pipi, takut nanti tarik-tarik terlepas. Maka dia menggunakan gigi, kerana dengan gigi dia dapat menahan ataupun dia dapat mencengkam benda itu dengan kuat. Lalu ditarik sekali lagi dan patahlah gigi yang kedua. Okey, lalu berjayalah dia untuk mencabut serpihan besi yang terkena pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok betapa sayang dia kepada Nabi. Sayang kepada Nabi. Okey, seterusnya bukti zuhud, tidak tamak kuasa dan harta. Okey, Abu Ubaidah ini dia memang sangat zuhud. Wahai sahabatku, mengapa engkau tidak mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebagaimana orang lain mengambilnya? Tanya Umar Al-Khattab. Sebab apa? Sebab masa zaman Umar Al-Khattab ini, Abu Ubaidah banyak menjadi ketua-ketua perang. Wahai Amirul Mukminin, dia berkata, ini saja sudah cukup bagiku. Jawab Abu Ubaidah. Sayyidina Umar Al-Khattab melantik Abu Ubaidah Al-Jarrah memimpin tentera-tentera Islam bagi merebut kembali kawasan tanah Arab yang dijajah oleh kerajaan Rom. Beliau berjaya dalam tugas yang diberikan itu sehingga berjaya menakluk Baitul Maqdis. Tengok. Ketua dia tak sanggup nak mengutip harta-harta rampasan. Dia kata cukup. Okey.
Cukuplah banyak tu. Apa yang aku dapat tu pun dah cukup dah. Okey, seterusnya. Bukti jujur dan berani. Okey. Suatu hari datang satu rombongan dari Najran menemui Rasulullah SAW. Ini sangat menarik ni. Ini sangat menarik. Sebab apa? Datang seorang rombongan datang berjumpa dengan Nabi SAW daripada puak Najran ini menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah SAW, hantarlah kepada kami orang yang paling kamu rasa jujur ataupun amanah. Rasulullah SAW pun berjanji akan menghantar seorang sahabat yang gagah dan jujur. Sehubungan dengan itu, Umar Al-Khattab berharap beliau akan dipilih oleh Rasulullah SAW. Tetapi orang yang berani dan jujur yang dimaksudkan itu ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bayangkan. Orang yang nak Umar Al-Khattab, saya. Tapi sebenarnya bukan. Tetapi ianya adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Okey, seterusnya bukti amanah dan dipercayai. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam setiap kaum terdapat orang yang dipercayai. Orang kepercayaan di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda lagi, tiap-tiap umat ada orang yang memegang amanah dan pemegang amanah itu ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Innalakum ummatan amina wa inna amina hadhil ummat Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu daripada Nabi SAW. Okey, peristiwa kematian Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadinya sebenarnya kematian Abu Ubaidah Al-Jarrah ni kita boleh ambil satu pengajaran yang sangat hebat. Yang mana bila dia diberikan amanah, Abu Ubaidah ni kata, minta maaf, tak boleh kembali. Kena teruskan, selesaikan amanah ini. Macam tu juga kita diberi amanah, teruskan melaksanakan amanah tersebut. Jadi Saidina Umar waktu itu menghantar Abu Ubaidah ini untuk menjadi ketua perang di Syam. Jadi Abu Ubaidah kena pergi jadi ketua perang. Maka bila berlaku sesuatu yang tidak disenangi oleh Umar Al-Khattab ini, maka Umar Al-Khattab dia kata apa? Dia menghantar satu surat kepada Abu Ubaidah di Syam sana. Dia minta Abu Ubaidah untuk kembali ke Madinah supaya duduk dengannya di Madinah kerana ada berlaku sesuatu yang tidak baik dekat sana. Maka Saidina Umar pun menghantar, bagi tahu kepada Abu Ubaidah, saya dapat tahu bahawa dekat sana berlakunya suatu wabak yang disebut sebagai wabak taun. Maka Abu Ubaidah bila mendapat surat tersebut, dia terpaksa ataupun dia kata apa, maaf ya Umar Al-Khattab, aku tidak akan kembali sehinggalah aku menyelesaikan tanggungjawab aku ini ataupun amanah aku ini. Maka Abu Ubaidah ini menulis surat kembali menghantar kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Akhirnya bila berlakunya penyakit taun ini, maka Abu Ubaidah pun meninggal dunia di sana. Jadi nampaklah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur, yang dia sanggup melakukan amanahnya sehingganya ianya terkorban. Macam tu juga kita bila diberi amanah, buat betul-betul sehinggalah kita menyelesaikan amanah itu. Walaupun kita tak dapat nak menyelesaikan sepenuhnya, tetapi kita terus berusaha untuk menyelesaikannya, insya-Allah. Okey, sebelum kematian Saidina Umar Al-Khattab mendapat khabar semakin merebaknya wabak ini. Lantas beliau menulis surat kepada Abu Ubaidah dan menyuruhnya bersegera datang ke Madinah atas kerisauannya untuk kehilangan permata berharga Aminul Ummah. Islam tersebut akan tetapi ditolak permintaan tersebut dengan baik atas faktor tanggungjawabnya yang digalasnya untuk membantu penduduk Syam menghadapi wabak tersebut. Lalu menangislah Umar kesedihan. Apabila ditanya kepada Umar, maka ada seorang sahabat bertanya kepada Umar, apakah Abu Ubaidah telah mati? Jawab Umar, tidak. Tetapi aku merasai kematian itu menghampirinya. Dan ternyata firasat Umar sangat tepat. Abu Ubaidah syahid dalam perjuangannya mencegah wabak. Wabak itu ada, iaitu wabak taun. Itu saja daripada Abi untuk hari ini. Selamat menonton. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.